Allah Akbar. Okey, baik. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah bil qabul wa tamam kull sula wa ma'mul ila hadratir rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل وسلم على نور الأنوار والسر الأسرار وترياك الأغيار مفتاح باب اليسار سيدنا مولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم ارزقنا الصدق في القول والإخلاص في العمل. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ارزقنا فهم النبيين حفظ المرسلين إلهام الملائكة المقربين بجاه سيد الأولين والآخرين آمين 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 يا رب العالمين. أما بعد. Pertama sekali saya minta maaf, saya masuk lambat sikit tadi sebab rumah saya baru ada elektrik. Tadi sejam tak ada elektrik. Ni baru je masuk, so baru dapat buka. Ustaz, tak mengapa. Maafkan saya, adakah kita menggunakan kitab ini Ustaz? Kitab Adab Berdamping dengan Al-Quran. Betul. Oleh Imam An-Nawawi dengan penterjemahnya Hakim Rustam. Betul. Kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatul Quran. Cuma saya punya cetakan yang ni. Saya punya cetakan yang ni. Saya rasa sama je. Cuma mungkin muka surat nanti tu jadi lain lah. Ya, edisi tu yang berbeza Ustaz ya. Betul. Silakan Ustaz. Cuma sebab last kita baca hari tu ialah pada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad pada bulan Syawal hari tu kan. Lama dah. Pada last hari tu Syawal. Jadinya saya tak ingat kat mana kita berhenti. Saya lupa, saya tak letak tanda hari tu. Biasalah bila kita dah biasa kita baca setiap hari tu kita ingat kat mana kita berhenti kan. Saya juga tidak mengikuti dan tidak buat nota Ustaz. Itulah. Saya nak kena tanya siapa yang ikut hari tu. Muka ada surat tak yang 51. Apa? Muka surat 51. 51? Okey, muka surat 51. Terima kasih. So muka surat 51 maksudnya masih lagi pada bab yang kelima. Tu saya ingat masih bab 5 itu. Pada suruhan agar memelihara Al-Quran dan ancaman supaya tidak membuatkannya dilupai kan? Betul kan? Yeah. Baik. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Puan Marhani. Jazakumullah khairal jazak. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhunil Musannifu Al-Imam Al-Alimul Allamah Bahrul Fahamah Al-Hafidh An-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin wa qala suruhan agar memelihara Al-Quran dan ancaman supaya tidak membuatkannya dilupai. Sabit sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'ahadu hadzal Quran fa walladhi nafsu Muhammadin biyadihi la huwa ashaddu tafallutan minal ibli fi uqliha. Peliharalah Al-Quran ini, ta'ahadu hadzal Quran. Pelihara Al-Quran ni. Demi Tuhan yang nyawa Muhammad berada dalam tangannya. Maksudnya dengan bahasa lain demi Allah lah. Ia lebih mudah terlepas berbanding unta yang terikat pada talinya. Al-Quran ni kalau kita tak jaga dia lebih mudah terlepas daripada unta yang terikat pada talinya. Unta yang terikat pada tali pun boleh terlepas kan. Kalau kita tak jaga betul-betul dia boleh jalan sendiri. Betul tak? Maka Al-Quran ini kalau kita tak tambat dia, kalau kita tak jaga dia, maka dia boleh terlepas. Maksudnya apa? Kalau kita tak baca kan, jarang baca, kalau kita menghafal jarang, kita lama tak mengulang, maka Al-Quran tu akan hilang. Al-Quran tu akan pergi. Saya baru ni juga ziarah nenek saya. Nenek saya alhamdulillah masya-Allah sekarang ni rajin lah. Dia baca Quran, umur dah 80 tahun ni, 82, 83 macam tu. 82 lah. 82 tahun. Dia kata kat saya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau tak baca Quran seminggu, dah tak nak baca Quran balik tu payah.
Nak baca Quran balik tu payah. Payah tu maksudnya dah macam baca tu tak betul dah. Dia dah macam bila nak ikut apa kita panggil apa tajwid apa semua tu dah susah. Dan memang macam tu lah kita pun. Okey, kita pun macam tu juga. Kalau kita dah lama tak baca kan, kita tinggal nak baca balik baru teringat, ya astagfirullah saya ni dah lama tak baca Quran kan. Bila kita nak baca balik, kita mula macam start kan. Kita start macam nak baca tu susah. Kita nak kena dapat rentak dia balik kan. Dan memang jadi Al-Quran ni jangan tinggal lah. Itu point dia, jangan tinggal. Baik. Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama mathalu sahibil Quran kamathalil ibil mu'aqqalah. In ahada 'alaiha amsakaha wa in atlaqaha dhahabat." Perumpamaan seorang penghafaz Al-Quran ibarat unta yang terikat. Jika dia memeliharanya, ia tidak lari. Jika dia melepaskannya, ia akan pergi. Jadi kalau kita ada hafalan yang kita komit untuk menghafalkan, maka hafalan itu kena ulang banyak kali. Kena ulang tiap-tiap hari. Okay? Kena ulang tiap-tiap hari. Sebab tu kata guru kami, Ustaz Khairul Nizam bin Husin, seorang ni lah ustaz yang mengaji di Al-Azhar kan. Beliau belajar dengan guru beliau di Al-Azhar. Kalau daripada Syekh Syekh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Syekh apa nama dia? Syekh Yusri Jabar Al-Hasani kan. Syekh Yusri kata kalau kita hafal contoh kan. Kalau kita hafal, kalau orang yang nak menghafal Al-Quran lah. Dia antara cara dia apa? Apa yang kita hafal kita baca hak tu je. Kita ulang baca yang tu dalam solat pun kita ulang baca yang tu. Bila bertambah maka bertambahlah bacaan kita dan kita ulang supaya yang kita hafal tu dia tak hilang lah. Kalau kita baca benda lain, nanti yang kita hafal tu kita dah lupa untuk mengulang, maka nanti dia hilang pula. Jadi kalau kita Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita baca yang baru, kemudian yang lama tu kita tinggal, maka yang lama tu akan hilang. So sebab itu dia kena sentiasa ulang ingat mengulang sampailah dia memang tak lupa lah. Okey, dan dia kena terus mengulang saja sampai dia mati. Dia memang macam itulah. Hafal Quran ni memang orang yang hafiz Quran memang kena mengulang sampai mati. Kalau di Mauritania, dia punya cara hafazan dia ialah dia kena menghafal sampailah dia boleh tulis balik Al-Quran tu. Tanpa melihat lah. Dia boleh tulis balik Al-Quran tu. Dia kena bukan sekadar hafal macam mana nak baca saja, tetapi dia kena hafal juga macam mana cara nak tulis balik. Maksudnya katakanlah ma qadarullah haqqa qadrihi. Katalah Al-Quran satu dunia ni terbakar, hilang kan, habis. Semua. Akan ada ulama dari Mauritania yang boleh tulis balik Al-Quran tu daripada Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatihah sampailah minal jinnati wan nas surah An-Nas. Akan ada yang boleh buat tu. Sebab apa? Mereka memang teknik menghafal dia orang ialah bukan sekadar hafal bacaan saja, tetapi hafal juga cara nak tulis Resam Usmani tu. Jadi kita kebanyakan di madrasah-madrasah kita ni tak adalah benda macam tu kan. Kita ni hanya level kita just hafal apa yang perlu, kan? Just nak hafal ayat tu lah. Tapi dia orang tak. Dan kalau boleh buat macam tu, insya-Allah dia akan mutqin lah. Mutqin. Sebab tu ada sebahagian pula yang menghafal dengan cara menulis satu Al-Quran. Kira dia habis hafal Quran tu dengan habis menulis Al-Quran lah biasanya. Tapi ini jarang lah, teknik ini jarang lah orang Malaysia buat. Okay, teknik ni jarang orang Malaysia buat. Tapi teknik ni bagus sebab apa? Bila kita menulis, dia akan lagi ingat. Sama lah ilmu apa pun, bila kita menulis, dia akan ingat. Sebab memang ilmu ni pun sama juga macam unta tadi. Dia kalau kita tak tulis, dia terlepas kan? Dia terlepas. Baik. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu telah meriwayatkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Uridat alayya ujuru ummati hatta al-qadhatu yukhrijuha ar-rajulu minal masjidi. وعرضت علي ذنوب أمتي فلم أرى ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها." Dibentangkan kepadaku seluruh jenis pahala umatku sehinggakan pahala habuk yang dikeluarkan oleh seseorang dari masjid. Masya Allah. Kan? Orang yang sapu sampah lah kan. Kita kata sapu sampah masjid pun ada pahala dia tu. Masya Allah. Dibentangkan juga seluruh dosa umatku dan aku tidak melihat suatu dosa yang lebih besar daripada surah atau ayat Al-Quran yang dihafaz oleh seseorang kemudian dia melupakannya.
Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan At-Tirmidzi. Namun Imam Tirmidzi mengkritiklah hadis, sanad hadis ni. Cuma dia boleh jadi kita panggil apa? Pengajaran lah. Kan, pengajaran. Janganlah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad lupakan Quran. Okey. Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, "Man qara'a al-Quran thumma nasiyahu laqiyallaha ta'ala azza wa jalla yaumal qiyamah wa huwa ajzam." Sesiapa yang menghafal Al-Quran kemudian melupakannya, maka dia akan bertemu Allah pada hari kiamat dalam keadaan berpenyakit kusta. Riwayat Abu Daud dan Darimi. Nak tunjuk kurangnya lah orang yang hafal betul lupa. Wa'izzubillah min zalik. Orang yang tertidur sebelum membaca wiridnya di waktu malam. Umar bin Al-Khattab, Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu meriwayatkan dengan berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man nama an hizbihi min al-laili aw an shay'in minhu faqara'ahu ma baina salati al-fajr wa salati zuhri, kutiba lahu ka'annama qara'ahu min al-lail." Sesiapa yang tertidur sebelum membaca zikirnya di waktu malam atau sebahagian daripadanya, kemudian dia membacanya di antara solat subuh dengan zuhur, maka ditulis baginya pahala seolah-olah dia membacanya di waktu malam. Ini masalah, ganti balik. Dan memang macam itulah. Kalau kita beramal, okey, contoh kita dah letak, kita ada wirid kita. Wirid kita ni buat lepas subuh. Kita memang tiap-tiap hari kita istiqamah wirid lepas subuh kan. Tak tinggal lah. Tiba-tiba mungkin kita ada hari tu tak sihat dan sebagainya. Jadi lepas subuh tu ataupun sebelum subuh tu kita tak sempat nak buat. Maka kita ganti balik. Maka kalau kita ganti, maka kita dikira beramal sama macam waktu tersebut. Dari sudut pahalanya lah. Cuma kita kata masalah amal ni dia kena istiqamah. Baru kita nampak kesan. Amal ni kita sama je macam exercise kan. Kita exercise kali pertama. Ada efek? Tak ada efek. Kali kedua ada efek? Tak ada efek. Kali ketiga seminggu. Diet sama, diet. Sehari ada efek? Tak ada efek. Kan? Sebulan ada efek? Tak nampak lagi. Kan? Biasanya tak nampak lagi. Ada dah berlaku lah efek dia tu. Kan mungkin dia dah mula start kurus 1-2 kilo kan. Tapi dia tak akan drastik lah. Dia tak drastik. Dia akan ada efek sikit-sikit. Tapi kalau sehari memang tak ada efek lagi. Maka begitu juga wirid. Apa pun kita buat kat dunia ni lah, dia kena ada istiqamah. Tapi bila kita dah istiqamah setahun, 2 tahun, 3 tahun, sama juga wirid tu kita dah istiqamah setahun, baru kita akan nampak kan. Baru nampak, dah lama. Dan lagi lama kita istiqamah tanpa fail, maka dia tu akan lagi mantap lah, tertancap dalam hati kita. Dan dia punya, kita panggil apa, anugerah-anugerah yang nak datang daripada amalan tersebut lagi banyak lah. InsyaAllah. Boleh? Baik. Ni sama, dunia atau akhirat sama je. Okey. Dunia ke akhirat sama saja. Sulaiman bin Yasan meriwayatkan dengan berkata, Abu Sa'id radhiyallahu ta'ala anhu berkata, "Nimtul barihata an wirdi hatta asbahtu. Falamma asbahtu istarja'tu wa kana wirdi surat al-Baqarah. Fara'aitu fil manami ka'anna baqaratan tantathuni." Semalam aku tertidur sehingga subuh tanpa membaca wirid. Setelah tiba waktu pagi aku mengucapkan istirja, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan wiridku ialah surah Baqarah. Aku melihat dalam mimpiku seolah-olah seekor lembu sedang mendandukku. Kan nak bagi peringatan. Dalam suatu riwayat Ibnu Abi Dunya daripada seorang penghafaz Al-Quran bahawa dia tertidur pada suatu malam tanpa membaca wiridnya. Wirid ni maksudnya apa? Wirid ni ialah tugasan. Kita wirid ni faham zikir tak? Wirid ni kalau terjemahan asal perkataan bahasa Arab, wirid ni maksudnya kerja. Wirid ni maksudnya ialah aurat ni maksudnya kerja-kerja yang kita kena buat. Jadi ulama tasawuf ni dia ambil perkataan wirid ni untuk jadikan apakah kerja amalan harian yang kita nak buat daripada zikir dan juga baca Quran ni. Jadi ada orang wirid dia tu ialah baca Quran. Ada orang wirid dia tu selawat, ada orang wirid dia tu zikir, ada orang campur-campur lah. Okey, maksudnya apa pekerjaan kita waktu pagi? Okey. Kalau ikutlah sebagai masyayikh, dia ada tertib dia kan. Kalau Habib Umar dalam Khulasatul Madad tu dia ada apa? Dia ada amalan dia kalau pagi baca surah Yasin, kemudian akan mula-mula baca Wirdul Latif, kemudian baca surah Yasin, kemudian baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, baca Wirdul Sakran, Hizib Nawawi.
Mizan Imam Nawawi. Kemudian kalau apa ni dah masuk waktu duha, dah masuk waktu isyraq, solat sunat isyraq, kemudian solat sunat duha. Macam tu lah. Tu wirid pagi. Kemudian wirid lepas zuhur ni macam ni kan, akan baca la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hizib nasar Imam Haddad. Kemudian lepas asar akan baca surah Waqiah dan juga Ratibul Haddad. Sebelum maghrib dia akan baca apa ni Ratib Al-Attas ataupun ataupun Ratib Al-Haddad dengan Wirdul Latif satu lagi. Kemudian bila masuk maghrib baca Ratibul Haddad contoh. Kemudian lepas Isya akan baca surah Al-Mulk, surah apa ni, surah sekian-sekian kan, ataupun baca apa ni wirid Aidrus, Ratib Al-Aidrus pula. Contohlah. Itu sebahagian orang dia dah susun dah harian dia wirid dia. Ada orang susun harian wirid dia ialah Al-Quran. Okey, pagi baca 1 juzuk, tengah hari 1 juzuk, lepas ni 1 juzuk. Maghrib mungkin pendek sangat tak sempat, mungkin jadi setengah juzuk sahaja kan. Lepas Isyak 1 juzuk contoh kan. Jadi itu wirid Quran. Ataupun ada wirid lah kita baca apa surah-surah yang lazim ni kan. Pagi baca Yasin, kemudian zuhur mungkin baca Ad-Dukhan kan. Kemudian lepas asar apa ni memang baca surah Al-Waqiah. Kemudian lepas maghrib baca surah apa, surah Al-Insan kan. Lepas Isyak surah Al-Mulk, ataupun apa ni dengan surah Sejadah. Okey, itu wirid lah, itu kira wirid lah kan, itu wirid. Baik, jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia kata ada seorang penghafal Quran ni dia tertidur pada satu malam tanpa membaca wiridnya, wirid Quran lah maksudnya di sini. Okey, lalu dia melihat dalam mimpi seolah-olah ada orang yang berkata kepadanya. Orang tu kata apa? Aku hairan dengan pemuda yang memiliki tubuh badan dan kesihatan serta masih muda tetapi tidur sehingga waktu subuh. Padahal kematian melalui cabutan nyawa masih tidak selamat apabila ia boleh menjelma dalam kegelapan malam. Masya-Allah. Jadi dalam mimpi tu dia mimpi seolah-olah macam apa? Seolah-olah macam ada orang yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ada orang tegur dia lah. Sekejap. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi itu. Macam mana orang boleh tidur kan? Tidur sampai pagi. Jadi seorang 1 juz. Ada kata dikira sudah baca 1 juz sehari. Kiralah. Kiralah tu. Kita ada grup tadarus Quran, setiap hari mesti baca seorang 1 juz. Betul tu. Okey lah tu. Kira betul lah. Dia sebenarnya benda-benda macam ni. Dia macam, saya tak pastilah puan-puan dulu macam mana kan. Tapi cuba kita, siapa yang pernah sekolah asrama. Dekat asrama ni kita senang nak buat banyak benda. Kita senang nak solat jemaah kan. Kita senang nak baca wirid. Kalau sekolah saya dulu setiap malam akan baca surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk ni baca pakai mikrofon kot. Mikrofon yang buat pengumuman dekat asrama tu kan. Nak panggil budak dekat asrama kalau mak ayah datang tu kan. Kita sebelum tidur akan baca surah Al-Mulk dulu. Kita akan baca surah Al-Mulk dan baca doa tidur kan. Kan sebelum nak tutup lampu semua, wajib tutup lampu. Kita akan buat pengumuman dan sebagainya lah. Tapi sebelum tu kita baca surah Al-Mulk dulu. Jadi itu amalan yang bagus lah. Macam sekarang kat masjid surau buat kan. Jadi SBP buat macam tu. Jadi bila buat ramai-ramai, jadi kita alang-alang je lah. Kalau tak baca nampak teruk sangat kan. Sebenarnya malas nak baca. Tapi dah orang lain pun baca, kita pun baca lah kan. Tak adalah ni. Jadi bila ramai-ramai baca tu dia jadi semangat lah. Betul tak? Dia jadi semangat. Dia tak adalah malas sangat. Kalau buat seorang malas tau. Kan? Malas sungguh lah. Okay. Jadi sebab tu Alhamdulillah kita boleh buat ramai-ramai. So buat ramai-ramai. Kan? Jadi kalau kita ada grup, contoh kan grup Sparku lah. Saya tak pastilah grup Sparku yang saya tahu ada grup hafalan kan. Grup khatam Quran tiap-tiap hari ni saya tak pasti. Kalau ada grup khatam Quran tiap-tiap hari kan, mungkin boleh letak nama kan. Okay, hari ni kita nak buat khatam Quran untuk arwah siapa. Jadi dalam satu grup tu ada 30 orang lah.
Kalau setiap orang nak baca satu juzuk, setiap orang kena ada 30 orang lah dalam grup tu. Sambil tu kita niat hadiahkan pahala tu kepada si mati. Contohlah. Ni contoh. Ataupun Sepatutnya Allah- buat gini Ustaz. ah, Tiap pagi 6.45 kita ada baca Yasin dan tazkirah. yang Lepas tu faham. selepas- Yang tu kita buat ni selepas- lah, kita hadiah juga kan. Ada juga tahlil apa selepas semua kan. asar kita Ah. baca waqiah dan Itu wirid lah, itu wirid. Bagus. Yang tu ikut lah. Lepas tu malam Tapi maksudnya- Talmud dan tazkirah. Lepas Cuma isyak. maksudnya kita ada juga buat bacaan 30 hari ni 30 juzuk. Bukan 30 hari 30 juzuk, setiap hari 30 juzuk tapi orang yang berbeza. Cuma kita akan juga khatam 30 juzuk juga lah. Contoh just contoh ambil 30 orang, dalam ni ada 72 orang kan. Contoh. Ni ada admin, Puan Marhani, Puan Zaitun, Puan Rozani, Kak Noh, Puan Misliah, Puan Alias, Puan Salina, Puan Khairunisa, Puan Hajar. Ni berapa orang dah ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So Puan Rosmawati, Puan Nik Som, Puan Ros, Puan Aisyah, Puan Nurizal, Puan Zainab, Puan Hamidah, Siti Hamidah, Puan Damia, Puan Munah, Puan Yang, Puan Ainun, Puan Safra, Cik Zaki, Puan Miau, boleh dah tu. Puan Nurizan, admin lagi, Puan Amira, Puan Rafiah, Puan Noh Adida, Puan Farida. Katalah 30 orang ni. 30 orang ni, okey, hari ni mula kita baca 30 juzuk. So katalah admin akan baca juzuk 1, Puan Marhani juzuk 2, Puan Zaitun juzuk 3, Puan Rozani juzuk 4. Okeylah, masing-masing akan baca juzuk masing-masing. Besok tukar pula. Yang baca hari ni juzuk 1, besok juzuk 2. Ya hari ni juzuk 2, besok juzuk 3 kan. Tukar. So by the time 30 hari, by the time sebulan, semua orang akan khatam satu Quran. Tapi tiap-tiap hari pun akan ada berlakunya majlis khatam Quran. Ya kan? Majlis maksudnya akan berlaku tiap-tiap hari tu ialah khatam Quran. Boleh juga buat macam tu. Saya waktu PKP hari tu atau sebelum PKP lagi sebenarnya ada je grup tu kan. Ada khatam Quran setiap hari kan. Maksudnya baca satu juzuk setiap hari. Cuma baca satu juzuk setiap hari ni kadang-kadang tak adalah buat macam tu. Maksudnya kita just commit lah. Hari ni saya dah baca satu juzuk kan. Tu. Tapi kalau boleh buat macam tu, saya family buat macam tu lah, tapi kita buat dalam sebulan lah kan. Kita tak adalah nak paksa ni kan. So sebulan satu juzuk. Tapi besok bulan depan tukar lagi juzuk lain. Tukar bulan seterusnya tukar juzuk lain. Bulan seterusnya tukar juzuk lain. So kita akan ni lah, minimum kita akan bertukar-tukar juzuk lah. Tu. Itu kalau kita boleh ada banyak masa. Kalau kita rasa, Ustaz saya satu juzuk sehari payah lah Ustaz. Okey, kita buat grup, satu grup 60 orang. Kan, satu grup 60 orang. So setiap orang setengah juzuk. Jadi dalam masa 2 bulan setiap orang akan khatam satu Quran. Macam tu lah. Point dia ialah apa? Buat berjemaah, itu je. Kalau kita boleh buat seorang-seorang, kita memang kuat. Kita memang saya dah buat dah Ustaz. Selama ni memang daripada muda saya dah. Okey, tak apa, teruskan. Cuma bagi orang yang baru nak mula, baru nak cari letak, nak istiqamah dan sebagainya, dia kena cari kawan. Dia kena cari kawan. Wallahualam. Okey. Kita masuk bab 6 dan ini bab yang penting lah dan ini bab yang utama kata pengarang. Kata Imam Nawawi rahimahullah, adab-adab membaca Al-Quran. Bab ini merupakan matlamat penulisan buku dan ia sangat banyak. Ini saja makan separuh kitab lah. Dia saja separuh kitab. Okey. Adab-adab membaca Quran ni dia saja berapa muka surat ni? Dari muka surat 55 sampai 153. Kan. So maksudnya lebih kurang 100 muka surat. Okey, 100 muka surat lebih. Boleh Baik. Jadi kata pengarang, saya akan menjelaskan sebahagian daripada kandungan utamanya bagi mengelakkan panjang lebar dan bimbang pembaca dilanda rasa bosan. Yang utama, pembaca Al-Quran perlulah ikhlas seperti yang kamu telah utarakan, yang kami telah utarakan sebelum ini, dan menjaga adab dengan Al-Quran. Maka dia hendaklah menghadirkan perasaan sedang bermunajat kepada Allah dalam dirinya dan membaca Al-Quran dalam keadaan seolah-olah dia melihat Allah. Tu. Baru betul. Jadi ke mana baca Quran tu rasa seolah-olah dia sedang melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Jika dia tidak melihat Allah, sesungguhnya Allah sedang melihatnya. Dia kena rasa seolah-olah. Okey, rasa seolah-olah dia ni berhadapan. Dia sedang diperhatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Muraqabah.
Dia kena ada rasa muraqabah atau musyahadah. Okey, muraqabah atau musyahadah. Kena rasa benda tu. Baru dia punya baca tu lain. Kan? Baru baca tu meresap dalam jiwa dia. Pertama, galakan bersiwak sebelum membaca Al-Quran. Apabila dia hendak membaca Al-Quran, dia perlu membersihkan mulutnya dengan siwak dan sebagainya. Selain daripada siwak pun boleh, gosok gigi pun tak ada masalah. Pakai berus gigi pun okey. Pandangan yang terpilih berkenaan siwak ialah alatnya adalah kayu daripada pokok arak. Pokok arak harus juga untuk menggunakan segala jenis kayu dan alat yang boleh membersihkan seperti kain kasar, pokok ishnan dan sebagainya. Apa niat nak niat macam tu tak ada masalah, cuma kita sepatutnya pergi belajar lah. Tu point dia. Tentang permasalahan yang sama ataupun kita tadarus dengan orang lah, orang dengar bacaan kita kan. Tentang permasalahan sama ada siwak terhasil dengan menggunakan jari yang kasar, terdapat 3 pendapat dalam kalangan ulama mazhab Syafi'i. Ini dia di sini dia mula nak masuk bab fiqh sikit lah. Dia akan cerita di sini banyak hukum sebenarnya, puan-puan. Dia akan cerita banyak hukum. Jadi soalannya, okey, kita kata nak bersiwak sunatnya pakai kayu arak tu. Pakai berus gigi pun boleh lah. Kayu zaitun. Itu kita dah cerita dalam kelas apa? Dalam kelas Muqaddimah Hadramiyah dan juga dalam kelas Hidayatus Salikin pun kita dah cerita dah. Kita dah sebut tentang masalah bersiwak guna apa kan. Okey. Cuma boleh tak siwak guna jari? Kan? Siwak guna jari ni boleh tak? Guna jari kasar. Muqtamad mazhab Syafi'i tak boleh. Tapi Imam Nawawi sebut di sini ada 3 pendapat para ulama. 3 pendapat ulama mazhab Syafi'i tentang masalah guna jari. Pendapat yang paling masyhur ialah tidak terhasil. Maksudnya kalau gini tak hasil. Sebab apa? Tangan bukan alat. Jari kita bukan alat. Jari orang tak apa. Jari kita bukan alat. Pendapat kedua ialah terhasil dan pendapat ketiga ialah terhasil sekiranya dia tidak mendapati alat yang lain. Dan tidak terhasil jika dia mendapatinya. Jadi contoh kalau kita terlupa, bolehlah. Okey, bolehlah. Dia hendaklah bersiwak secara melintang bermula dengan bahagian kanan mulutnya dan berniat untuk mengikut sunnah. Seorang ulama berkata ketika bersiwak, seseorang hendaklah membaca Allahumma barik li fihi ya arhamar rahimin. Saya dah jumpa dah kitab saya. Ni kitab cerita pasal siwak. Saya yang hari tu saya duduk cari-cari tak jumpa kan. Saya selongkar balik saya punya almari kan, banyak sangat kitab. Kitab ni nipis je. Jadi saya dapatlah kitab ni. Jadi kitab ni dia cerita pasal apa? Definisi siwak, adab siwak, hukum siwak, kelebihan siwak, masalah-masalah berkaitan siwak dan kisah-kisah ajaib siwak. Dia ada kisah-kisah ajaib dia lah. Kan, insya-Allah. Kisah-kisah menarik. Dia ada kisah-kisah menarik dia lah. Dan dia ada masail-masail dia. Okay. So baguslah buku ni. Jadi saya pun sebenarnya beli buku ni lama dah tapi tak baca-baca kan. Bila mengajar tu baru nak mula baca lah. Tu tak habis baca lagi. Tapi buku ni nipis je berapa surat ni. Dalam 53 muka surat. Kecil ya. 52 muka surat lah lebih kurang. Okay. Ya, kitab ni. Boleh carilah. Harga dekat Semenanjung ni RM9. Dan nama kitab dia Fadilat Siwak. Fadilat Siwak. Ni kat mana Ustaz? Alamak, kat mana Saya dulu beli dekat Pustaka Tok Kenali. Saya tengok kat Shopee ada tak Fadilat Siwak. Fadilat Amal ada, Fadilat Siwak tak ada. Tak ada lah. Nantilah saya cari kat mana ada jual. Sebab saya beli kat kedai buku Pustaka Tok Kenali. So wallahualam saya rasa dah macam dah tak ada kan. Saya rasalah. Cuma wallahualam lah kalau dia ada balik kan. Sebab kitab ni dia cetak sikit-sikit macam tu je lah. Kitab kecil kan.
Beli banyak tapi tak ada guna, gonyoh je benda. Gonyoh je. Gosok je. Dia sebenarnya kita akan buang kulit dia sikit-sikit kat tepi tu. Kemudian kita basahkan dia, kemudian gosok je. Sampai dia terlerai-lerai kan. Dia jadi macam berus. Kemudian dah lama sikit kita potong. Kita potong. Boleh dia nak rendam boleh. Nak rendam boleh, tak ada masalah. Boleh rendam. Dia bagi dia basah sikit. Kalau yang jenis yang pakai yang dia dalam plastik tu biasanya dia kering. Dia basah. Yang basah tu okey, bagus. Kalau yang dekat luar itu dia kering kan. Kering tu kita rendam lah dulu. Rendam sebelum kita pakai. Boleh, tak ada masalah. Okey. Jadi ketika bersiwak bacalah Allahumma barik li fihi ya arhamar rahimin. Ya Allah berkatilah aku padanya pada siwak ini wahai Tuhan yang Maha Pengasih. Dan kata Imam Al-Mawardi, ini seorang ashab Syafi'iyah lah. Ini seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Antara ulama mazhab Syafi'i, digalakkan kepada seseorang untuk bersiwak pada kawasan luaran dan dalaman gigi. Dia perlu menggerakkan alat siwak dengan lembut pada gigi hadapan, gigi geraham yang belakang dan bahagian atas di kawasan halqum. Okey. Mereka berkata jika ia terlalu kering, dia hendaklah melembutkannya. Tidak mengapa menggunakan siwak orang lain dengan izinnya. Boleh guna siwak orang lain tapi dengan catatan. Catatannya apa? Kena minta izin. Tak minta izin tak boleh lah. Mana? Kita nak pakai berus gigi pun tak boleh kan. Macam saya tak kisah sangat. Tapi orang perempuan, pantang kan. Pakai gigi. Suami pakai berus gigi dia pun marah agak kan. Saya ni tak kisah pakai gigi siapa-siapa pun. Kita basuh je lah kan. Yelah, dia mungkin kita kata buang terus. Garang betul. Kan. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yelah, fahamlah dia ada kuman-kuman dan sebagainya kan. Tapi saya ni jenis tak kisah sangat. Okey. Tapi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, doa dia Allahumma barik li fihi ya arhamar rahim. Kalau orang yang kita tak kenal okeylah. Kalau pasangan saya tak kisah sangat. Jadi saya pakai yang saya punya je lah. Kalau kawan-kawan tu kita dari sudut boleh tak? Boleh dengan minta izin lah. Okay. Jika mulutnya terdapat najis berupa darah atau seumpamanya, maka makruh baginya untuk membaca Al-Quran sebelum membersihkannya terlebih dahulu. Adakah ia haram? Kalau dia dekat mulut ada darah, okay. Kalau kat mulut ada darah, boleh tak nak baca Quran? Okay. Dia kata Imam Ruyani. Imam Ruyani ni siapa? Dia ni antara Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ulama besar lah. Ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Imam Ruyani, dia ada kitab Bahrul Mazhab. Kan, Masya Allah, ni ulama besar ni. Imam Ruyani kata, daripada ayah dia pun ulama, terdapat dua pendapat dan pendapat yang lebih sahih ialah tidak haram. Okey. Tak lalu bercampur. Okey lah, tak apalah. Okey, insya-Allah khair. Galakan membaca Al-Quran dalam keadaan suci. Digalakkan kepadanya untuk membaca Al-Quran dalam keadaan suci. Sekiranya dia membaca dalam keadaan berhadas, hukumnya adalah harus berdasarkan ijma' muslimin. Dia maksudnya baca Quran tanpa pegang lah. Kalau pegang tak boleh kan. Okey, jadi kalau baca saja, baca dengan hafalan kan, nak ambil wuduk semua tak perlu. Okey, jadi dia kata harus. Dan hadis tentangnya begitu banyak serta sedia dimaklumi. Imamul Haramain ni siapa pula ni? Ni pun ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Yang mana dia ni seingat saya sezaman lah. Dia ni satu level on par dengan Imam Mawardi tadi. Kalau Imam Mawardi ni tokoh ulama di Iraq, Imam Haramain ni tokoh ulama mazhab Syafi'i di Khurasan. Dan dia guru kepada Imam Ghazali. Imam Haramain kata apa? Ni saya cerita sikit-sikit ni, puan-puan cuba berkenal-kenalan lah dengan ulama-ulama mazhab Syafi'i ni kan. Dia ni semua ni masya-Allah orang yang hebat. Dia kata tidaklah dikatakan bahawa dia telah melakukan sesuatu perkara yang makruh, tetapi dia meninggalkan perkara yang lebih utama. Maksudnya kalau baca Quran tanpa wuduk, dia tak makruh, tetapi benda tu menyalahi yang utama lah. Jadi kita dalam hukum fiqah ni, ulama kata biasa yang kita tahu 5 kan. Wajib, sunat, harus, makruh, haram. Tapi sebagian ulama tambah 2 lagi iaitu khilaful aula dan khilaful afdal. Saya ingat hari tu kita ada cerita sikit masalah khilaful aula dan khilaful afdal dalam kitab Muqaddimah Hadramiyah kalau tak silap saya. Okey, so kita ada cerita masalah tu. So dalam masalah ni, orang yang baca Quran tanpa ambil wuduk, maka dia khilaful afdal ataupun khilaful aula ataupun khilafus sunnah.
Khilaful aula dengan khilaful sunnah tu sama level. Cuma kadang-kadang digunakan istilah tu berbeza sikit. Kemudian dia kata jika dia tidak mendapati air, dia hendaklah bertayamum. Wanita yang beristihadah dalam tempoh suci, hukumnya sama seperti hukum orang yang berhadas sebab dia darah kan. Dia darah ni kira hadas yang berkekalan. Orang yang berjunub dan haid pula haram bagi keduanya untuk membaca Al-Quran sama ada sepotong ayat atau kurang daripada itu. Walau bagaimanapun harus bagi mereka untuk melalukan Al-Quran di dalam hati tanpa melafazkannya. Kita baru je syarah tadi kan. Okey. Mereka juga dibenarkan melihat mushaf sambil melalukan ayatnya dalam hati. Tengok mushaf tak ada masalah, yang tak boleh pegang. Kan? Ulama muslimin bersepakat tentang keharusan tasbih, tahlil, tahmid, takbir, selawat ke atas Rasulullah SAW dan zikir-zikir lain bagi orang yang berjunub dan orang yang didatangi haid. Okey, yang dia tak boleh baca Quran dengan niat Quran saja. Yang lain no problem. Ulama mazhab kami berkata, begitu juga apabila orang itu berkata kepada seseorang, ya Yahya, khudhil kitaba biquwwah. Dia cakap ke orang, dia tak niat Quran, dia niat ialah apa? Niatnya ialah untuk cakap. Okey, wahai Yahya, terimalah kitab ini serta amalkanlah dengan sungguh-sungguh. Dia nak bagi kitab, ke orang kan? Dia nak bagi buku ke orang, dia kata, ya Yahya, khudhil kitaba biquwwah. Tapi dia iqtibas. Iqtibas ni maksudnya apa? Dia ambil ayat Al-Quran tu bersempena dengan apa yang dia cakap. Sebab ada jenis orang ni dikisahkanlah. Diceritakan ada orang ni dia memang tak cakap kecuali dengan ayat Quran. Contoh ada dan orang tu kisah yang famous tu kisah tentang orang perempuan. Kan? Kisah orang perempuan ni dia cakap memang dengan ayat Quran saja. Saya tak ingatlah exactly cerita kisah ni macam mana, tapi semua apa dia cakap tu dengan ayat Quran. Kalau dia nak makan, dia akan baca ayat Quran yang cerita pasal nak makan. Kalau dia suruh anak dia ambil barang, dia akan cerita. Ambil daripada dia ni, dia akan kata, ya Yahya, khudhil kitaba biquwwah. Contohlah. Semua benda dia nak cakap. Dia nak apa pun, dia nak buat apa pun, dia akan guna ayat Al-Quran. Ni Masya Allah lah. Hidup tu sentiasa dengan Al-Quran kan. Maksudnya sembang pun dengan bahasa Al-Quran. So macam tu, ketika mana dia sedang haid, macam mana? Boleh ke? Dia kata tidak ada masalah. Sedangkan niatnya bukan untuk membaca Quran, maka ia adalah harus. Samalah juga dengan perkara yang lain yang seumpamanya. Mereka berkata lagi, apabila dilanda musibah, kedua-duanya diharuskan untuk mengucapkan ayat berikut apabila tidak berniat membaca Quran. Apa dia? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ni kan ayat Quran. Kan? Tapi kita bila dengar tu, kita istirja' kan. Istirja' ni, kita panggil apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ni lah. Okay. Kita dengar kan musibah kan, orang meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan? Istirja'. Okay. Kita dengar orang meninggal, orang musibah, orang aksiden, orang sakit dan sebagainya kan. Kita nampak apa-apa jadi, maka kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika itu kita sedang hadas besar, boleh ke? Boleh. Sebab kita bukan niat nak baca Quran, tak. Kita niat zikir. Kemudian ulama mazhab kami daripada Khurasan berkata Khurasan ni tempat ni lah. Tempat tempat Imam Haramain, tempat Imam Ghazali, itu Khurasan. Okey, Khurasan. Jadi mazhab Syafi'i ni dia berkembang di Khurasan. Khurasan. Sekarang ni Khurasan ni dekat Iran lah. Sekarang ni Khurasan dekat Iran. Dan di Iran sebenarnya masih ada lagi ulama-ulama mazhab Syafi'i, cuma diorang ni tak kehadapan sangat lah. Sebab apa? Sebab yelah nak buat macam ni, dia orang nampak Iran ni dah jadi negara Syiah kan. Jadi ulama-ulama mazhab Syafi'i di sana tu tenggelam lah sikit. Dia kata apa? Ketika ingin menaiki kenderaan harus mengucapkan subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Kan? Maha suci Tuhan yang telah memudahkan kenderaan ini untuk kami sedangkan kami sebelum ini tidak berdaya menguasainya. Dan ketika berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kan kita dalam doa, kita doa macam-macam. Boleh tak doa ketika mana kita tengah haid, kita tengah nifas, kita tengah junub? Boleh, tak ada masalah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, kan, ikfini min nuri wa alimni min ilmik, kan, wa basirni bi basarik, kan. Ini doa macam-macam. Kemudian kita nak tutup doa tu, biasa kita tutup dengan apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Boleh tak? Boleh. Okey, sekiranya mereka berdua tidak berniat untuk membaca Al-Quran. Okey. Sekiranya mereka berdua ni siapa yang naik kenderaan dan ketika berdoa ni?
Okey, dia baca Rabbana Atina ni dan juga Subhanallazi sakhkhara lana tadi. Kata Imamul Haramain, ni salah seorang ulama daripada Khurasan, jika orang yang berjunub mengucapkan bismillah dan alhamdulillah sekiranya dia berniat membaca Al-Quran, maka dia berdosa. Sebaliknya jika berniat zikir atau tidak berniat apa-apa, maka dia tidak berdosa. Dan biasanya kita bila makan kan, kita dah baca bismillahirrahmanirrahim ketika makan. Kita tak niat pun itu ialah Al-Quran, salah satu daripada ayat surah Fatihah, tak niat apa, ataupun salah satu surah daripada surah apa, surah Bara'ah kan. Tak, kita tak niat tu. Kan? Bismillah tu memang kita niat nak makan. Ni zikir nak makan, ni doa nak makan. So tak ada masalah. Okey, dia tidak berdosa. Orang yang berjunub dan haid juga diharuskan untuk membaca ayat Al-Quran yang telah dimansuhkan bacaannya. Ini pun kita baru sebut pagi tadi kan. Kalau ingatlah. Asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhuma albattah. Yang ni ayat yang saya sebut tadi, ayat tentang rejam tu. Apabila lelaki dan perempuan tua berzina, maka rejamlah kedua-duanya sehingga mati. Ayat ni mansuh, tapi hukum ni kekal. Kan? Ayat ni dah mansuh, hukum dia kekal. Ini contohlah. Asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhumal battah. Farjumuhumal battah. Okey. Jadi ni antara ayat Quran yang telah dimansuhkan. Okey. Membaca Al-Quran dengan bertayamum. Jika orang yang berjunub atau haid tidak mendapati air, dia hendaklah bertayamum. Jelaslah, untuk ganti mandi. Lalu harus baginya membaca Al-Quran, solat dan lain-lain. Jika dia berhadas lagi, haram baginya mengerjakan solat. Namun tidak haram untuk membaca Al-Quran, duduk di dalam masjid dan melakukan perkara yang lain yang tidak diharamkan bagi orang yang berhadas kecil. Begitu juga keadaannya apabila dia mandi kemudian berhadas kembali. Ini adalah antara hal yang dipersoalkan dan dianggap ganjil. Lalu dikatakan, orang yang berjunub dilarang untuk solat namun tidak dilarang membaca Al-Quran dan duduk di dalam masjid tanpa darurat. Bagaimana gambarannya? Maka inilah gambarannya. Maksudnya, kalau dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia berjunub. Kemudian dia dah tayamum. Maka selepas tu kalau dia berhadas lagi, adakah dia boleh lagi baca Quran? Boleh, tak ada masalah. Okay? Dia boleh baca Quran. Sebab dia dah tayamum tadi, dia tak perlu tayamum banyak kali. Tayamum sekali je. Seterusnya, tiada beza antara situasi yang kami sebutkan tadi dengan tayamum orang yang berjunub ketika bermukim dan bermusafir. Sebahagian ulama mazhab Syafi'i menyebutkan apabila dia bertayamum ketika bermukim, maka dia dibolehkan solat. Namun tidak boleh membaca Al-Quran dan duduk di dalam masjid. Sedangkan pendapat yang sahih ialah harus seperti yang telah kami nyatakan sebelum ini. Jadi ini Imam Nawawi nak kritik pendapat akwal daripada mazhab yang mana mengatakan bahawasanya kalau kita nak ambil wudu, kalau kita bertayamum ketika mukim ni maksudnya bukan bila sebut musafir mukim ni, dia bukannya masalah musafir pada solat musafir tu atau mukim pada solat musafir, tak. Cerita mukim di sini maksudnya ialah apa? Dalam masalah tayamum maksudnya ialah kawasan yang ada air dan kawasan tak ada air. Kalau kawasan tu dipanggil mukim, maksudnya kawasan tu biasanya ada air, tiba-tiba tak ada air. Tapi kalau sebut musafir, dia tak semesti musafir. Walaupun dia duduk kat rumah, tapi kawasan dia itu memang kawasan yang biasa tidak ada air. Maka dia dipanggil musafir juga. Maka dia, kalau yang mukim ni, mengikut satu pendapat dalam mazhab ni, dia kata, dia boleh solat je. Yang lain tak boleh. Jadi Imam Nawawi kata tak. Pendapat yang mu'tamad, kalau dia dah tayamum, semua benda lah boleh. Kalau solat boleh, yang lain pun lagi lah boleh. Sebab solat ni lebih besar. Kan? Solat ni lebih besar. Jadi kalau solat pun boleh, apatah lagi yang lain. Lebih-lebih lah boleh. Kan? Itu kaedah dia. Kemudian, jika dia bertayamum, mendirikan solat, membaca Al-Quran, kemudian melihat air, maka dia wajib menggunakan air itu. Ni jelaslah. Lantas haram baginya membaca Al-Quran dan segala perkara yang diharamkan ke atas orang yang berjunub sehingga dia mandi. Jika dia bertayamum, mendirikan solat dan membaca Al-Quran, kemudian ingin bertayamum lagi kerana berhadas, hendak melakukan suatu ibadah fardu yang lain atau selainnya, maka tidak haram baginya membaca Al-Quran menurut pandangan yang sahih lagi terpilih. Dalam masalah ini, terdapat suatu pendapat di sisi mazhab Syafi'i bahawa ia tidak harus. Namun pendapat pertama lebih masyhur. Okey, tak apa. Maksudnya macam ni. Kita kata,
dengan satu tayamum kita boleh buat satu solat fardu dan berapa banyak pun solat sunat dan kita boleh baca Quran berapa banyak juzuk pun tak kisah. Tapi bila kita dah masuk waktu lain, kita nak kena ambil wuduk yang seterusnya, kita kena tayamum seterusnya untuk fardu yang seterusnya. Dengan tayamum tadi kita masih boleh tak untuk baca Quran dan sebagainya? Boleh, tak ada masalah. Yang tak boleh itu buat satu fardu lain je. Kan? Yang tak bolehnya ialah buat satu fardu lain. Itu yang disebutkan Imam Nawawi. Apabila orang yang berjunub tidak menemui air atau debu tanah, dia perlu juga mendirikan solat bagi menghormati waktu menurut kemampuannya. Namun haram membaca Al-Quran di luar solat dan membaca surah selain surah Fatihah dalam solat. Okey. Ni masalah apa? Ni masalah hujan Saya tadi dari pagi tadi hujan sini kan. Ni baru nampak matahari. Okey. Ya Arhamar Rahimin. Dia kata apa? Ni masalah apa? Masalah orang yang faqidut tahurain. Kita dalam Muqaddimah Hadramiyah tak masuk lagi sebab dia akan cerita masalah ni bila cerita bab tayamum nanti. Cumanya kita kata faqidut tahurain ni macam mana? Dia ni orang, dia nak ambil wuduk ataupun nak mandi wajib, kena guna air. Air tak ada. Jadi kita kata kalau dia tak ada air untuk mandi wajib dan ambil wuduk, dia kena tayamum. Tanah pun tak ada. Pula dah. Tanah yang mana dia nak guna untuk berdebu tanah tu untuk ambil tayamum pun tak ada. Maka ketika tu dia solat hormat waktu nama dia. Okey, dia solat hormat waktu menurut kemampuannya. Tetapi dia tak boleh baca Quran. Habis itu dalam semayang macam mana? Dalam semayang dia baca hanya surah Fatihah je. Surah lain tak boleh baca. Itu maksud dia. Surah lain tak boleh baca. Ini nama dia orang yang dia faqidut tahurain. Kehilangan dua alat untuk bersuci, iaitu air dan juga tanah. Okey, air dan juga debu tanah. So, dia tak boleh baca selain surah Fatihah. Jadi, adakah haram baginya membaca surah Al-Fatihah? Di sini terdapat dua pandangan dalam kalangan ulama mazhab Syafi'i. Radhiyallahu ta'ala anhu, kata dia, pertama pendapat yang sah yang terpilih ialah tidak haram bahkan wajib kerana solat tidak sah tanpanya. Macam mana solat tak ada baca surah Fatihah? Fatihah tu rukun. Kalau tak baca macam mana solatnya? Sebagaimana harus mendirikan solat kerana darurat di samping dalam keadaan berjunub, maka bacaan Al-Quran juga menjadi harus. Menjadi harus. Yang kedua tidak harus, tetapi dia hendaklah membaca zikir-zikir yang dibaca oleh orang yang tidak mampu, iaitu yang tidak menghafal suatu ayat Al-Quran pun kerana dia dianggap sebagai tidak mampu menurut syarak, maka jadilah dia seperti orang yang tidak mampu secara hakiki. Namun pandangan yang tepat ialah pandangan yang pertama tadi. Okey. Pandangan yang tepat ialah pandangan yang pertama. Pendapat kedua ni dia punya akwal dia kata, yalah dia kira tak mampu lah. Kan? Kira sebab larangan Allah Ta'ala tak bagi orang yang junub baca kan. Jadi tak boleh lah dia baca. Okey, apa keadaan pun tak boleh juga dia baca. Macam tu. Apa keadaan. Jadi kita tengok dari sisi darurat ni kan darurat boleh lah. Baik. Segala cabang masalah yang saya sebutkan ini perlu untuk diketahui. Sebab itulah saya menyatakannya dengan ibarat yang seringkas mungkin. Jika tidak, semua itu mempunyai banyak dalil dan tambahan penerangan yang diketahui terdapat dalam kitab-kitab fiqh. Wallahu alam. Sebab tu kenapa saya sebut ni perbahasan fiqh lah. Okey, ni perbahasan fiqh. Jadi banyaklah ceritanya dalam kitab fiqh. Jadi kalau siapa yang nak utlubuha minal mutawalat, maka kita kena tuntut benda ni dalam kitab yang panjang-panjang, tebal-tebal. Okey, antara yang bahas panjang masalah ni Imam Nawawi sendirilah dalam kitab dia Majmu' Syarah Muhazzab. Kan, Imam Nawawi dalam kitab Majmu' Syarah Muhazzab tu ada cerita panjang lah bab tentang masalah baca Quran, bab tentang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau hadas dan sebagainya kan. Cerita panjang lah. Boleh tengok dalam kitab Majmu' Syarah Muhazzab. Wallahu a'lam. Kemudian dia kata, galakan membaca Al-Quran di tempat yang bersih dan khusus. Bukan sekadar bersih tapi di mana-mana, tapi ada juga tempat yang khusus. Sebab itu kalau kita boleh kat rumah, kita ada tempat ibadah kita yang khusus. Kan, kalau kita nak semayang, kita semayang kat situ. Kalau kita nak baca Quran, kita baca Quran kat situ. Kita jadikan tu macam surau kita lah, walaupun mungkin rumah kita kecil. Kita tak adalah boleh macam orang kaya, dia boleh buat surau khusus kan kat rumah dia kan. Kita tak mampulah nak buat gitu. Kan, rumah pun sempit dah kan. Tapi biar ada satu tempat yang mana kalau nak semayang, kita semua akan semayang kat situ.
Setiap kali kita nak semayang, mana-mana semayang pun, semayang sunat ke semayang fardu ke, kita akan semayang kat situ. Itu yang terbaik. Baik. Sekumpulan ulama menggalakkan bacaan Al-Quran dilakukan di masjid kerana masjid mempunyai nilai kebersihan dan kemuliaan tempat serta kelebihan yang lain, iaitu i'tikaf. Kerana setiap orang yang duduk di dalam masjid perlulah berniat i'tikaf sama ada lama atau sekejap duduknya. Bahkan ketika mula-mula masuk ke dalam masjid, dia hendaklah berniat i'tikaf. Adab ini sepatutnya diambil perhatian dan disebarkan. Kanak-kanak dan orang awam perlu mengetahuinya kerana dia antara perkara yang sering diabaikan. Orang lupa. Okay. Tak apa, kecil ke besar dia tak kisah. Yang penting ada tempat khusus. Berkenaan membaca Al-Quran di dalam tempat mandi, para ulama salaf. Para salaf berselisih pendapat pada hukum makruhnya. Ulama kami berkata tidak makruh. Bilik mandi ni maksudnya bilik air tau, bukan tandas. Dia zaman dulu kan bilik air, bilik mandi dengan tempat buang air tu beza. Bilik mandi ni hammam. Okay, hammam ni bilik mandi. Okay, dia asing-asing. Sebab tu dia kata tak makruh. Pandangan ini dinukilkan oleh imam yang disepakati ketinggian ilmunya Abu Bakar bin Al-Munzir di dalam kitab Al-Ishraf fi naqlil ijma' asalnya. Daripada Ibrahim An-Nakhai dan Malik serta turut merupakan pendapat Atha. Ini semua tabi'in. Manakala ramai juga yang menghukumkannya makruh, antaranya Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, ni Sayyidina Ali, dan Ibnu Abu Daud meriwayatkan pandangan tersebut daripada beliau serta turut disampaikan oleh Ibnul Munzir daripada sekelompok tabi'in. Antaranya ialah Abu Wa'il Syaqiq bin Salamah, Al-Sya'bi, Al-Hasan Al-Basri, Ma'khul dan Qabisah binti Zu'aib. Kami juga meriwayatkannya daripada Ibrahim Nakhai dan ulama kami menyampaikan hukum ini daripada Abu Hanifah. Al-Sya'bi berkata makruh membaca Al-Quran pada 3 tempat. Tempat mandi, tempat buang air dan kawasan mengisar gandum. Kenapa kawasan mengisar gandum? Sebab zaman dulu kawasan mengisar gandum ni dia orang kisar menggunakan lembu. Jadi lembu tu waktu dia tengah kisar dia berak. Okay, jadi ada najis kat situ. Okey. Diriwayatkan daripada Abu Maisarah katanya tidak layak disebut nama Allah melainkan di tempat yang baik, wallahu alam. Cuma dia kata hukum dia makruh lah. Ada ulama kata tak makruh, ada ulama yang kata makruh. Dia khilaf. Berkenaan membaca Al-Quran di jalanan, tepi-tepi jalan, pendapat terpilih ialah harus dan tidak makruh apabila pembacanya tidak menjadi lalai dan leka. Masalah duduk tepi jalan ni masalah orang leka kan. Jika dia menjadi lalai dan leka daripada bacaan Al-Quran tadi, hukumnya adalah makruh sebagaimana Nabi SAW tidak suka Al-Quran dibaca oleh orang yang mengantuk kerana takut bacaannya salah. Okey, mengantuk kan, baca salah. Ibnu Abu Daud telah meriwayatkan daripada Abu Darda radhiyallahu anhu bahawa beliau membaca Al-Quran di jalanan. Umar bin Abdul Aziz pula telah meriwayatkan bahawa beliau mengizinkan tindakan itu. Ibnu Abu Daud berkata Abu Ar-Rabi' menceritakan kepadaku. Beliau berkata Ibnu Wahbin memberitahu kami katanya aku bertanya kepada Malik. Ibnu Wahbin ni anak murid Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Dia antara ulama hadis besar. Dia ulama fiqh tapi dia juga Ibnu Wahbin ni antara ulama hadis besar. Okay. Ibnu Wahbin ni tak silap saya dia rijal Imam Bukhari. Maksudnya dia ni siqah lah. Memang power dalam ilmu hadis. Jadi dia kata apa? Dia kata aku bertanya kepada Imam Malik mengenai seorang lelaki yang solat di akhir malam. Kemudian keluar menuju masjid dan masih terdapat baki surah yang dibacanya sambil berjalan tu. Lantas beliau menjawab, aku tidak tahu mengenai bacaan Al-Quran di jalanan. Beliau tidak menyukai perkara tersebut. Riwayat ini mempunyai sanad yang sahih daripada Imam Malik radhiyallahu ta'ala. Okey, maksud Imam Malik kata aku tidak tahu mengenai bacaan tu, maksudnya tak ada salaf yang buat lah. Jadi dia tak suka benda tu. Kalau benda tu salaf tak buat, dia tak suka. Yang ni Imam Malik. Kalau kecuali benda tu dia tengok la ba'sa bihi, dia kata benda tu tak ada apa-apa. Dia okey lah. Okay, selesai. Kemudian galakan bagi pembaca Al-Quran di luar solat untuk menghadap kiblat. Kalau solat memanglah kena menghadap kiblat kan. Kalau luar semayang, apa hukum kita menghadap kiblat ni? Okay. Jadi dia kata hal ini terdapat dalam sebuah hadis, khairul majalisi mastuqbila bihi qiblah. Sebaik-baik majlis adalah yang menghadap kiblat. Sebab tu kita mengaji kan, menghadap kiblat kan. Itu terbaik, bagus. Dia disarankan untuk duduk dengan khusyuk, tenang dan tenteram serta menundukkan kepala. Cara duduknya ketika go wee kat toilet. Yes. Go.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia disarankan duduk dengan khusyuk, tenang dan tenteram serta menundukkan kepala. Cara duduknya ketika bersendirian tetap perlu mengelokkan adab dan merendah diri seperti dia duduk di hadapan gurunya. Inilah cara yang paling sempurna. Jika dia membaca Al-Quran secara berdiri, mengiring di tempat tidur atau dalam apa jua keadaan yang lain, maka ia adalah harus dan dia mendapat pahala, namun kurang berbanding dengan cara yang pertama tadi. Cara yang terbaik ialah apa? Ialah dia duduk dengan khusyuk, tenang, tenteram, dia memang ada tempat dia. Kan? Duduk tenang-tenang kan. Dan seperti mana seolah-olah macam dia duduk nak mengaji di hadapan ustaz dia kan, depan cikgu. Okey. Firman Allah, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. Jadi daripada ayat ni jelas bahawasanya Allah Ta'ala kata apa? Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi, pada pertukaran malam dan siang ada tanda-tanda kekuasaan Allah, kebijaksanaan dan keluasan rahmat Allah bagi orang-orang yang berakal. Siapa orang berakal? Iaitu orang-orang yang menyebut dan mengingati Allah semasa mereka berdiri, duduk dan semasa mereka berbaring, mengiring. Dan mereka pula memikirkan tentang kejadian langit dan bumi. Jadi jelas daripada ayat ni bahawasanya Allah Ta'ala cerita pasal orang yang zikir ketika berdiri, duduk dan juga baring. So maksudnya nak baca Quran ketika baring boleh tak? Boleh. Sambil-sambil baring baca, sambil-sambil duduk, santai-santai baca, sambil-sambil berdiri kan. Baca Quran boleh, tak ada masalah. Cuma yang terbaik ialah duduk tertib macam yang kita sebutkan. Kita sebutkan tadi. Sabit. Okay, kita baca satu surat ni lagi supaya kita masuk fasal yang seterusnya. Sabit sebuah hadis dalam kitab As-Sahih daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yattaki'u fi hijri wa ana haidun fayaqra'ul Quran. Sesungguhnya Rasulullah bersandar ke pangkuanku ketika aku didatangi haid lalu baginda membaca Al-Quran. So tak ada masalah. Okey. Nak duduk kita suami kita duduk kat kita sambil baca Quran tak ada masalah. Yang tak boleh kita tu baca Quran. Dan riwayat yang lain disebutkan yaqra'ul Quran wa ra'suhu fi hijri. Baginda membaca Al-Quran dalam keadaan kepalanya berada di pangkuanku. Okey, diriwayatkan daripada Abu Musa Al-Asy'ari, beliau berkata, "Inni aqra'ul Quran fi salati wa aqra'u ala firashi." Sesungguhnya aku membaca Al-Quran di dalam solat dan di tempat tidur. Diriwayatkan daripada Sayyidatina Aisyah pula katanya, inni la aqra'u hizbi wa ana murtaji'atun ala sarir. Sesungguhnya aku akan membaca hizibku ketika berbaring mengiring di tempat tidur. Jadi daripada riwayat-riwayat ni jelas menunjukkan bahawasanya Nabi SAW, kan Sayyidatina Aisyah, sahabat Abu Musa Al-Asy'ari, dia orang ada waktu yang baca ketika baring. So maksudnya apa? Boleh. Dari sudut boleh tak baca Quran sambil baring? Boleh, tak ada masalah. Gitu maksudnya. Wallahu alam, nanti minggu depan kita sambung pada galakan memulakan bacaan Al-Quran dengan memohon perlindungan isti'azah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. So insyaAllah itu saja pada hari ini. Wallahu ta'ala alam, yang baik itu datang oleh Allah, kurang itu datang dari kemandi saya sendiri. Saya minta maaf, salah silap banyak-banyak. Masalah tutup aurat tu nanti kita akan sebut. Cuma hukum asalnya ialah tak wajib. Okey, dari sudut wajib ke tak wajib. Tak wajib pakai tudung. Wallah alam. Tu saya sebut awal lah sebab dalam kitab ni seingat saya tak sebut. Okey. Cuma hukumnya tak wajib. Tapi kalau pakai itu terbaik. Wallahu ta'ala a'lam, sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Kita tangguh dulu dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jazakumullahu khairan jazaa. Terima kasih banyak kepada semua yang hadir pada petang ni, dan terima kasih juga kepada yang sponsor kelas ni. Jazakumullah, doakan orang yang sponsor kelas ni. Allah Ta'ala luaskan rezeki beliau dan Allah Ta'ala beri kesihatan dan berikan beliau taufik untuk terus membantu inilah majlis-majlis ilmu ni insyaAllah. Wallahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz. Sama-sama.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz, Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Puan Mei. Terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih pada semua. Alhamdulillah.